housemate menyeramkan. Saya baru pindah ke ibu kota dan nak masuk 4 bulan. Saya sewa bilik dengan housemate saya. Nama Salwa. Nama samaran Saya jumpa iklan sewa bilik dekat Mudah. Kemudian lepas kontak tu, tengok rumah sewa semua tu, saya berkenan lah. Salwa kata dia sewa rumah ni dah nak masuk 6 tahun dah. Dan memang dia berniat nak sewakan sebuah bilik atas faktor keuangan. Selama 6 tahun tu, dia duduk seorang diri je. Okay, by the way, Salwa ni umur dia 37. Mula-mula pindah masuk, tak ada rasa apa yang pelik pun. Saya memang suka rumah dia. Kemas, bersih, barang tak banyak dan dia bagi saya guna semua perkakas rumah dia. Salwa kata, sebelum ni ramai datang tengok bilik tapi dia yang tak berkenan dengan orang-orang tu. Dia cari yang dia betul-betul berkenan je. Bila tengok saya, dia terus rasa berkenan. Sebab tu dia decide untuk sewakan pada saya. Tapi dia pesan satu benda je, jangan sibuk hal dia sebab dia pun tidak akan sibuk hal saya. Saya lagi suka deal macam tu kan. Memang saya pun jenis buat hal sendiri je. Pergi kerja, balik kerja, saya akan lipat bilik je. Kalau dia ajak makan, barulah saya akan lipat dekat hall. Tapi lama-lama duduk, saya baru perasan Salwa ni, dia macam setiap masa ada dekat rumah. Saya fikir mungkin dia dah tak kerja kot. Tapi dia rajin belikan saya makanan. Kadang-kadang dia masak dan pesan suruh makan dekat rumah. Tapi kadang terfikir juga, dia kata ada masalah keuangan. Tapi makanan yang dia beli untuk saya tu semua macam mewah-mewah. Tapi saya memang sukalah, rasa jimat duit kan, ada orang tolong beli makanan. Lagipun makin lama rasa makin akrab dengan dia sebab selalu makan sama-sama. Satu hari, saya tanyalah Salwa, dia kerja apa? Dia kata dia doktor dekat hospital Selayang. Saya terkejut sebab saya tak sangka dia doktor. Tapi adalah saya berseloroh, saya kata selalu nampak ada je dekat rumah, doktor kan selalu sibuk. Dia kata dia doktor postmortem je, kalau ada kes je baru dia pergi. Lepas tu dia cakap dia sebenarnya sangat suka kerja dengan mayat berbanding dengan orang hidup. Mayat tak ada kerenah, saya hanya diam. Dari cerita dia, saya tahu yang parents dia tinggal dekat luar dan kerja di kedutaan. Adik-beradik dia semua kerja kat overseas. Dia seorang je ada kat Malaysia. Nak cerita part yang saya rasa Salwa ni menyeramkan, satu hari tu saya tertidur dekat hall, kemudian terjaga dalam 2 pagi macam tu. Sebab rasa macam tak selesa, rasa sejuk. Bila buka mata, saya terkejut tengok Salwa ada betul-betul depan muka saya. Dia tengah perhatikan saya tidur. Saya tak tahulah berapa lama dah dia ada dekat situ. Dan saya bangun dengan keadaan kelam kabut. Saya tanya, buat apa ni? Dia kata, ingat nak kejut awak, tapi tak sampai hati. So, saya temankanlah awak tidur dekat sini. Tapi, cara dipandang tu, lain macam. Tak reti nak explain macam mana. Menyeramkan. Kemudian, tanpa cakap apa-apa, saya terus masuk bilik. Tapi malam tu saya langsung tak boleh tidur. Kejadian diperhati saya tidur ni berlaku beberapa kali jugalah. Biasalah, saya ni jenis cepat mengantuk. Kadang-kadang tengok TV je terus tertidur. Saya biasanya akan lepak dekat hall kalau diajak je. Selain dari tu saya akan duduk dalam bilik. Cuma kadang-kadang saya akan keluar jugalah pergi tengok berita. Saya jadi tak selesa dengan dia. Part yang dia suka perhati saya tidur tu, saya rasa terganggu. Lagi satu, Salwa ni dia ada satu habit tau. Dia suka mandi tengah malam, pukul 12. Bilik saya adalah sebelah toilet, so selalulah dengar dia mandi. Tapi sebenarnya saya tak selesa sebab setiap kali dia mandi, dia suka menyanyi ada satu lagu tu macam bunyi-bunyi siam. Tapi saya tak tahulah tu lagu apa. Tapi kedengaran agak seram. Saya pernah lah bagi tahu dekat dia kan, tapi dia macam diam je, dia tak respon apa-apa pun. Saya tanyalah, awak tahu bahasa siam ke? Pun dia diam juga, dia tak respon apa-apa. Last saya pun diam lah. Ada sekali tu saya nak masak, tapi saya perasan dalam microwave ada ayam seekor, dah berulat dah. Saya tanya dah dia kan, dia kata dia lupa nak keluarkan agaknya. Kemudian dia datang, dia buang. Saya terfikir, habis tu, hari tu dia makan apa kan? Kemudian sebelum ni dia adalah masak semua. Takkanlah tak perasan ayam tu dah rosak. Ada sekali tu saya kena COVID. Dekat seminggu saya duduk rumah. Dia memang ada dekat rumah je, langsung tak keluar. Tapi dia ada masak bagi saya makan. Kadang-kadang dia order Grab. Saya tanyalah tak kerja ke? Dia balas, tak ada orang mati. Kadang-kadang saya pelik juga bila masa dia pergi beli barang basah ataupun maybe dia order Grab mic kot. Sebab selama duduk sini, saya tak pernah langsung tengok dia keluar. Tapi kan nak ceritanya, dia dekat rumah asyik berkempan je dengan kain batik. Macam orang dulu-dulu. Saya tak pernah tengok dia pakai full. Baju dia pun saya tak pernah jumpa dekat ampayan. Lepas tu kan, dia suka duduk dalam gelap. Kadang-kadang lalu bilik dia, pintu dia tak rapat. Saya perasan bilik dia gelap. Kemudian, selalu bawa asap kemenyan daripada bilik dia. Saya tak tahulah apa dia buat kat bilik.
Saya nak tanya pun ibarat mulut ni terkunci. Sekadar jeling-jeling macam tu je lah, tapi tak nampak apa-apa pun. Cuma rasa seram je. Sejak saya duduk rumah ni, saya selalu mimpi arwah nenek saya dalam keadaan yang menyeramkan. Nenek dah lama meninggal dan sebelum ni saya tak pernah pun mimpi nenek saya. Tapi sejak duduk dekat sini, saya mesti mimpi nenek dalam keadaan berkain kafan dan sedang tengok saya tidur. Sama macam Salwa tengok saya tidur. Tapi muka nenek sangat menyeramkan. Saya mesti akan terjaga 2-3 pagi setiap kali mimpi tu. Kemudian ada satu hari terjaga tu, saya terasa lah nak pergi solat. Bila nak keluar bilik, saya perasa macam ada orang dekat luar. Kan kita boleh nampak bayang kaki kan daripada ruang pintu tu. Saya jadi seram dan takut sebab saya terfikir macam mimpi tu sama. Tapi saya beranikan diri untuk buka pintu, tapi tak ada siapa-siapa. Kemudian saya pergi ambil wuduk, keluar dari toilet, tengok macam ada lembaga kat dapur. Sebab toilet tu dia bertentangan dengan dapur. Saya secara spontan, saya buka lampu, saya tengok Salwa duduk dekat situ. Saya tegur lah, awak buat apa dalam gelap? Dia cakap saja tak boleh tidur, so lepak-lepak dekat sini. Saya persoalkan lah, takkan lepak dalam gelap? Kemudian dia gelak. Dia kata taklah, ingat nak masak, tapi duk fikir nak masak apa sampai tak perasan lampu tak buka. Kemudian dia tanya saya, nightmare ke? Saya tanya macam mana tahu? Dia kata sixth sense, sambil senyum-senyum. Saya dah rasa pelik dah dan rasa blur. Kemudian saya terus masuk bilik. Tapi baru je nak pakai telekung nak solat, tiba-tiba lampu terpadam. Terkejutlah saya. Terus saya keluar dari bilik pergi cari Salwa, tapi dia tak ada. Saya pergi cari handphone nak buka lampu. Kemudian dia keluar dari bilik, dia cakap, oh, tak ada elektrik je. Tapi saya perasan dekat luar ada lampu. Ibarat macam rumah kami je tak ada. Bila saya beritahu dia, dia kata, taklah, selalu juga rumah dia jadi macam ni. Kemudian dia pergi ambil lilin, dia ajak saya lepak dekat hall. Saya follow je lah, dah memang saya pun penakut. Tapi saya terus pergi dekat main box. Tengok macam main switch tu ditutup. Saya bagi tahu dia ada benda yang trip agaknya, tapi dia diam je. Bila dah ada lampu, dia terus masuk bilik tanpa cakap apa-apa. Tapi keadaan macam ni memang banyak kali berlaku. Sampai otak saya fikir, dia ke yang sengaja tutup main switch tu? Baru-baru ni, saya ada terjumpa satu buku nota dekat ruang tamu. Dalam tu ada lukisan-lukisan klasik. Macam gambar Masuli, Puteri Gunung Ledang, benda-benda macam tu lah. Kemudian saya tanya dia. Dia kata dia yang lukis. Kemudian dia macam excited lah cerita pasal semua tu. Dia kata dia suka benda-benda macam ni. Tapi satu hari tu saya bagi tahu dia, saya kata rumah ni macam semacam lah. Dia tanya semacam, macam mana? Saya kata macam ada benda halus. Kemudian dia gelak. Dia kata saya percaya ke benda-benda macam ni? Saya balas, saya percaya. Tapi dia kata perasaan awak je kot. Mungkin awak terlalu stres. Saya ada ubat untuk buat minda awak relax. Awak nak tak? Saya cakap, saya tak nak. Kemudian saya beritahu dia, saya rasa seram dengan dia juga. Saya kata, saya tak suka dia nyanyi-nyanyi tengah malam, duduk-duduk dalam gelap. Saya rasa tak selesa. Tapi dia gelak je. Dia kata sikap dia memang macam tu. Dia selesa macam tu. Dia minta saya hormat dia sebab dia tak boleh ubah semua tu. Lepas tu dia cakap lagi, kalau ada rasa-rasa seram tu, abaikan je lah. Mungkin mayat-mayat dari hospital ikut dia balik sambil dia gelak-gelak. Macam dia bergurau lah. Kemudian dia cakap lagi, kalau you layan dan fikir hantu, lagi dia suka nak kawan dengan you. Dia cakap macam tu. Saya diam je, saya tak jawab apa-apa. Saya duk fikir, buang masa je cakap banyak dengan dia ni. Solution yang ada, saya kena pindah keluar. Tapi saya pula dalam dilema. Saya bayar 200 je dekat dia termasuk api air. Tempat lain takkan dapat murah macam ni. Lagipun rumah dia apartment, ada guide, parking. So saya rasa selamat. Lepas tu, dekat dengan tempat kerja pula. Kalau tempat lain, bilik kecil je dah 400-500. Nak pindah keluar kang, banyak kekurangan dari kelebihan sebab gaji saya pun kecil je. Nak kirim kat kampung lagi. Saya tak tahulah saya ke yang bermasalah. Saya memang rasa rumah ni ada benda. Kerap dah saya nampak kelibat dalam gelap. Dia kan suka rumah bergelap. Kemudian bila saya dalam bilik, saya mesti nampak ada bayang-bayang macam orang berdiri depan bilik saya. Lepas tu saya rasa muskil. Betul ke dia ni doktor? Saya rasa macam banyak benda yang was-was dengan dia. Tapi saya tak berani nak cakap lebih-lebih lah dengan dia. Bila solat ke mengaji ke, mesti dengar ada orang ketuk-ketuk dekat atas. Kadang dengar bunyi guli jatuh. Lepas tu asyik dengar orang bertukang je. Bila saya cakap kat dia, dia kata perasaan saya je. Sebab dia tak rasa apa-apa. Bila saya bagi cadangan nak panggil ustaz datang rumah, dia kata tak perlu. Dan jangan memandai-mandai. Sebab kita pun sewa rumah orang, dia cakap. Saya rasa buntu. Sejak duduk rumah ni, saya tak pernah tidur lena. Tidur saya selalu terganggu sampai kurang fokus kat tempat kerja. Sebab mesti terjaga dengan bunyi pelik-pelik. Tak pun, saya akan mimpi arwah nenek. Kemudian, tak boleh tidur sampai pagi. Entahlah, saya buntu betul. Apa saya nak buat ni ya? Naila bukan nama sebenar.